Tiada lagi kompromi terhadap mereka yang ingkar perintah kawalan pergerakan. Penjara 2 tahun bagi kesalahan pertama. Pelaksanaan PKP berjaya kurangkan kebolehjangkitan COVID-19. Kes aktif diunjurkan 2,033 kes apabila PKP tahap 2 tamat 14 April. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Faris Izzat Syarudin. Saya Hazel Desmond. Ya, tiada lagi kompromi terhadap mereka yang ingkar perintah kawalan pergerakan PKP susulan lanjutan tempoh pelaksanaannya selama 2 minggu lagi. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, mereka yang ingkar berdepan tindakan lebih tegas berdasarkan undang-undang sedia ada dalam usaha memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Mereka yang tidak ataupun engkar mematuhi PKP kali ini akan ditangkap dan dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342 yang membawa hukuman penjara tidak lebih dari 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kedua di bawah akta ini, ianya boleh membawa hukuman penjara tidak lebih daripada 5 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali. Setakat ini, polis telah menahan 1,095 individu ingkar PKP di seluruh negara sejak 18 Mac hingga semalam. Daripada jumlah itu, 815 individu dikompaun RM1,000 manakala 242 lagi direman dan 38 diberi jaminan polis. Seramai 373 individu telah didakwa di mahkamah kerana ingkar arahan PKP. Individu yang gagal memberi kerjasama kepada petugas Barisan Harapan dan anggota keselamatan pula akan didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya. Menghalang tugas penjawat awam bukan saja menghalang tugas pegawai-pegawai polis tetapi juga kepada sesiapa saja penjawat awam yang terlibat di dalam operasi kita untuk menghalang rantaian COVID-19 ini, termasuk jururawat, doktor dan sebagainya. Sementara itu, PDRM bersama ATM telah mengadakan sebanyak 779 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan terhadap 490,249 kenderaan. Sebanyak 47,949 pemeriksaan mengejut diadakan di seluruh negara dan 5,028 premis telah diperiksa pihak berkuasa. Tindakan tegas juga akan diambil terhadap portal berita atau media dalam talian yang melaporkan berita tidak tepat mengenai kenyataan kerajaan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata kerajaan memandang serius perkara itu kerana berita yang tidak tepat mampu mengelirukan dan menimbulkan keresahan orang ramai. Jadi mesyuarat pagi tadi telah memutuskan bahawa supaya pihak SKMM dan juga pihak polis mengambil tindakan tegas terhadap portal-portal berita yang menyiarkan, melaporkan berita yang mengelirukan dan tidak tepat ini. Jadi saya memohonlah kepada portal-portal berita supaya lebih beretika untuk melaporkan berita yang sahih dan tepat. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan kerajaan melalui Kedutaan Malaysia memantau rapat rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara seperti di India, Sri Lanka, Mesir, Algeria, Arab Saudi dan Turki. Kementerian Luar ketika ini sedang berusaha untuk membawa mereka yang terkandas pulang ke tanah air. Kita mendengar rintihan daripada rakyat kita yang terkandas
di luar negara. Oleh itu, melalui kedutaan Malaysia, kedutaan kita di luar negara terus memantau rakyat kita di luar negara yang terkandas, dan usaha untuk membawa balik mereka dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negara. Misalnya, seramai 355 rakyat kita yang berada di Algeria dan Tunisia dibawa balik dan dibiayai oleh syarikat, oleh majikan mereka. Setakat ini, 80 rakyat Malaysia telah dibawa pulang dari Arab Saudi dengan kerjasama Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, 285 rakyat Malaysia telah selamat tiba dari Mesir dan 81 rakyat Malaysia dijadualkan tiba dari India dan Sri Lanka pada 14 April ini. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan meneliti pandangan orang ramai berhubung kebenaran terhadap beberapa sektor yang dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP. Susulan pengumuman Perdana Menteri semalam, MITI mengeluarkan senarai 7 sektor perkhidmatan yang dibenarkan operasi, antaranya kedai gunting rambut dan kedai cermin mata. Betul, semalam macam-macam yang berita yang keluar dan sebagainya. Social media, WhatsApp group berbincang perkara yang sama. InsyaAllah, saya percaya telah dimaklumkan MITI akan meneliti semua pandangan rakyat dan insyaAllah MITI akan memperhalusinya perkara ini. Bagaimanapun, timbul kebimbangan akan wujud kluster baharu jangkitan COVID-19 jika kedai gunting rambut dibuka. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyokong penuh keputusan kerajaan melanjutkan PKP sehingga 28 April. Dalam satu perutusan Istana Negara kepada media, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Samsudin berkata, Al-Sultan Abdullah menitahkan agar rakyat mematuhi arahan PKP serta semua arahan terkini oleh agensi kerajaan berkaitan untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19. Al-Sultan Abdullah juga menzahirkan harapan agar rakyat terus bersabar dan tabah menghadapi dugaan dengan tata cara kebiasaan baharu bagi membolehkan Kementerian Kesihatan memberi tumpuan khusus kepada kumpulan-kumpulan sasar yang dikenal pasti menjadi punca penularan wabak COVID-19. Rakyat juga perlu sentiasa berwaspada, menjaga kebersihan diri, mengamalkan penjarakan sosial dan mengelakkan hadir ke sebarang perhimpunan dan tempat sesak. Umat Islam pula dinasihatkan supaya menyambut Ramadan dengan menumpukan kepada amal ibadat, berdoa dan bertawakal kepada Allah bagi mengharungi ujian ini di samping sentiasa mengambil berat terhadap keselamatan dan kesihatan diri, keluarga dan komuniti. Kementerian Kesihatan KKM merekodkan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 setelah ditolak kes discharge dan kematian setakat ini adalah sebanyak 2,462 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menjangkakan unjuran kes positif dengan keboleh jangkitan adalah lebih kurang 2,033 kes apabila tamat tahap kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 14 April ini. Ya, jangkaan mengikut unjuran KKM itu membuktikan keberkesanan pelaksanaan PKP tahap pertama dan kedua dalam mengurangkan keboleh jangkitan COVID-19 dalam kalangan rakyat. 165 kes telah pulih dan discharge dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya sebanyak 1,995 kes. Terdapat pertambahan 184 kes baharu dilaporkan, menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 4,530 kes. 3 lagi kematian dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian sebanyak 73 kes atau 1.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Kematian ke-71 iaitu kes 3,091 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan gout. Beliau mempunyai kontak rapat kes positif COVID-19 daripada kluster Perhimpunan Seri Petaling
iaitu kes 452. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan pada 1 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 12.05 tengah hari. Sementara kes kematian ke-72 merupakan kes ke-537. Lelaki berumur 71 tahun telah dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 15 Mac lalu dan disahkan meninggal dunia pada jam 11.15 pagi tadi. Kes kematian ke-73 pula merupakan kes ke-2399 iaitu lelaki berumur 63 tahun telah dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh, Perak pada 25 Mac dan disahkan meninggal dunia pada jam 12 tengah hari. Kedua-dua mangsa merupakan warga negara Malaysia dan mempunyai sejarah penyakit kronik. Terdapat 224 anggota kesihatan KKM telah dikesan positif COVID-19 setakat 12 tengah hari semalam. Bagaimanapun, jelas Datuk Dr. Nur Hisham, ia bukan berpunca daripada kes-kes yang dikendalikan KKM. Berdasarkan siasatan setakat ini, tiada kes, saya ulangi, tiada kes yang berpunca daripada pengendalian kes yang disahkan positif dari ward COVID-19 ataupun unit rawatan rapi khususnya untuk pesakit COVID-19 di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada jumlah 224 anggota kesihatan tersebut, 41 kes iaitu 18% mempunyai kaitan dengan pesakit iaitu 29 kes daripada pesakit severe acute respiratory infection ataupun singkatan SARI dan 9 kes daripada pesakit yang tidak diketahui status sebelum rawatan diberikan dan 3 kes daripada aktiviti saringan di lampangan. Sementara itu, 33 kes masih dalam siasatan. Tambah Datuk Dr. Nur Hisham, KKM sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan anggota kesihatan, terutama petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus dalam menghadapi pandemik COVID-19 demi kepentingan negara. Ya, pada sidang media yang sama, Datuk Dr. Nur Hisham berharap cadangan untuk beberapa sektor dibenarkan beroperasi pada PKP tahap 3 termasuk kedai gunting rambut ditangguhkan sementara. KKM mengesyorkan untuk memperketat tindakan sepanjang tempoh PKP tahap 3 dan mengekalkan apa yang telah dilaksanakan pada tahap 1 dan tahap 2. Tambah beliau, tindakan yang dilaksanakan ketika tahap 1 dan 2 iaitu kawalan sempadan, kawalan pergerakan, larangan perhimpunan dan tindakan penjarakan menunjukkan tanda-tanda kejayaan penurunan kes COVID-19. Ataupun menghadkan pergerakan, Kementerian Kesihatan mensyorkan kita kekalkan apa yang tindakan yang telah kita laksanakan pada fasa 1 dan fasa 2. Mungkin perancangan boleh dijalankan tetapi mungkin pelaksanaan ditangguhkan sementara. Dalam pada itu, KKM meminta tempoh seminggu dalam tahap ketiga PKP sebelum memberikan sebarang pandangan kepada Kementerian Pengajian Tinggi KPT berhubung kebenaran pulang pelajar kampus ke kampung. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, tahap ketiga PKP yang bermula 15 April hingga 28 April ini cukup penting dalam memastikan pengurangan kes jangkitan baharu COVID-19. Jelas beliau, KKM perlu melihat data terkini dalam tempoh seminggu sebelum itu, sebelum boleh memberikan nasihat kepada KPT. Nasihat kita pada Kementerian Pengajian Tinggi ialah bersabar, mungkin dalam seminggu dua. So sekurang-kurangnya dalam tempoh seminggu kita akan melihat data-data yang terkini
Jadi kalau kita ada data-data yang terkini untuk tempoh seminggu dalam fasa ketiga, jadi kita boleh memberi nasihat kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Setakat ini, lebih 80,000 pelajar IPTA dan IPTS menetap di kampus dan kolej sepanjang PKP dilaksanakan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak termasuk mereka yang tinggal di rumah sewa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej gemerada menunjukkan hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di beberapa daerah di sekitar pendalaman negeri-negeri di sekitar barat Semenanjung, dan keadaan ribut petir ini dijangka akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Manakala tinjauan cuaca mendapati cuaca adalah cerah bagi negeri-negeri lain di sekitar Semenanjung untuk malam ini. Manakala tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula menunjukkan hujan dan ribut petir kini sedang berlaku melibatkan bahagian pantai barat dan juga pendalaman untuk negeri Sabah. Bagi negeri Sarawak, hujan dan ribut petir dijangka akan lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sekitar pendalaman negeri berkenaan untuk malam ini. Dan keadaan cuaca yang lembap bagi negeri Sarawak ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam. Selain itu, negara juga kini berada dalam fasa peralihan monsun apabila angin dijangka bergerak dengan perlahan dan ribut petir akan lebih kerap berlaku terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam, membabitkan negeri-negeri di sekitar barat Semenanjung, di bahagian sekitar barat negeri Sabah, juga di sekitar pendalaman dan juga barat negeri Sarawak. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali. Bantuan prihatin secara one-off sebanyak RM200 kepada setiap pelajar institusi pengajian tinggi IPT akan dipercepat dan diperluas. Penerima baharu bantuan itu ialah pelajar tingkatan 6, pelajar diploma dan yang setara, termasuk di institusi di bawah Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan serta MARA. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz dalam satu kenyataan media memberitahu peruntukan yang disediakan telah dinaikkan daripada RM270 juta kepada RM300 juta. Ia bakal memanfaatkan kira-kira 1.5 juta pelajar seluruh negara dan bayaran akan dibuat hujung April ini. Bantuan ini diharap dapat meringankan beban pelajar serta semoga mereka dapat terus bersabar dan gigih dalam perjalanan menuntut ilmu dan menimba kemahiran. Seramai 3,000 orang sehari warga Malaysia di Singapura pulang ke negara ini melalui pintu masuk Kompleks Immigration, Kastam dan Kuarantin CIQ bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru serta CIQ Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang patah ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 2. Bagaimanapun, tren itu bakal menurun menjelang PKP tahap ketiga. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, penurunan juga susulan langkah Singapura mengadakan PKP selama sebulan bermula 7 April. Segala persiapan untuk warga Malaysia yang bekerja di Singapura,
kita telah pun siapkan persediaan yang paling rapi, iaitu mereka yang ingin memasuki pintu masuk kita, mereka perlu produce sijil COVID negatif oleh pihak Singapura. Kalau tak ada sijil tersebut, kita akan mengambil sampel dari mereka dan kita kuarantin mereka selama 14 hari. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke BSI Johor Bahru. Setakat ini, petugas di kedua-dua pintu masuk berkenaan mencukupi. Dalam perkembangan lain, KKM akan menyediakan makmal baru di Johor termasuk bekerjasama dengan pihak swasta bagi membantu membuat ujian pengesanan kes-kes COVID-19. Ia akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Setakat ini, Johor mempunyai 2 makmal COVID-19 iaitu di Hospital Sultanah Aminah dan Makmal Kesihatan Awam Johor Bahru. Kadar penggunaan 3 hospital COVID-19 iaitu Hospital Keluang, Hospital Permai dan Hospital Sultanah Aminah pula telah mencapai 52%. Ketiga-tiga hospital berkenaan berkapasiti 666 katil. Hari ini hari ke-25 Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Wartawan Muhammad Ashraf Ishak yang meninjau situasi semasa di Ibu Negara ada laporannya. Tinjauan saya tertumpu di kawasan Bangsa, Jalan Bukit Bintang dan Jalan Tuanku Abdul Rahman. Lokasi popular ini yang kebiasaannya dipenuhi orang ramai pada hujung minggu, lengang dan hanya kelihatan pekerja yang melakukan kerja pembersihan. Sementara itu, sekatan jalan raya yang dilakukan polis dan tentera di semua jalan masuk utama ke Ibu Negara berjaya menghadkan pergerakan orang ramai. Antara yang ditahan dan diperiksa melibatkan penghantar makanan bagi membatras aktiviti penyelundupan barangan terlarang. Saya turut meninjau ke salah sebuah pasaraya di ibu kota. Seawal 10 pagi, pelanggan yang datang beratur dan mematuhi langkah penjarakan sosial sebelum masuk ke pasaraya mengikut giliran. Pihak polis turut ditempatkan di pintu masuk pasaraya tersebut bagi mengawal keadaan dan memastikan orang ramai mematuhi setiap peraturan. Semalam, kerajaan telah mengumumkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sepatutnya berakhir Selasa ini dilanjutkan 2 minggu sehingga 28 April depan. Langkah ini bagi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 benar-benar dapat diputuskan, seterusnya melindungi rakyat Malaysia. Jadi, teruskan menjadi warga negara yang bertanggungjawab dengan duduk di rumah dan mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Muhammad Ashraf Ishak, RTM. Baik, tengah hari tadi, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang melakukan tinjauan di Pasar Borong Kuala Lumpur dan Pasar Harian Kuala Lumpur bagi melihat tahap pematuhan peniaga dan orang ramai terhadap PKP. Beliau berpuas hati kerana orang ramai dan peniaga patuh pada arahan dan garis panduan ditetapkan. Bagi memastikan pelaksanaan PKP berjalan lancar, agensi-agensi penguatkuasa PDRM, ATM dan DBKL meletakkan beberapa bentuk kawalan seperti dawai besi untuk menentukan arus keluar masuk orang ramai di Pasar Borong Selayang. Selain itu, setiap orang mahukan kenderaan yang masuk akan diperiksa untuk saringan awal. Apa yang saya dapati telah banyak perubahan daripada segi kawalan pergerakan. Kita boleh lihat pada tengah hari ini dalam pukul 1 ni dah tak ada orang bergerak di kawasan ini. Ini telah menunjukkan bahawa peraturan dan juga segala pengarahan yang kita telah beri dipatuhi. Sementara itu, Jeneral Tan Sri Effendi turut menjelaskan mengenai pakaian anggota ATM yang bertugas di kawasan PKPD di Selangor Mansion. Mereka memang diarah memakai pakaian keselamatan yang lengkap dengan combat helmet bagi memastikan keselamatan selain memberi kesedaran kepada orang ramai yang masih ingkar PKP. Ini adalah keadaan-keadaan yang kata orang yang tertentu lah. Mana dia sebab
kita untuk mengetatkan kawalan di situ. Jadi orang yang membuat pengawasan di situ semestinya dilengkap dengan peralatan-peralatan yang lebih serius lah. Tak ada kena-mengena dengan dia orang kena baling ke apa, jadi kita pakai itu. Memang daripada awal lagi semasa kita memasuki kawasan PKPD ni kan, memang pengarahannya untuk kita memakai combat helmet tu. Semalam, Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim menerima laporan berhubung perbuatan segelintir penghuni Selangor Mansion yang membaling objek seperti botol, bungkusan sampah serta pasu bunga terhadap anggota tentera yang bertugas di kawasan itu. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa akan mengadakan pertemuan dengan pihak berkaitan esok bagi membincangkan tempat yang bersesuaian untuk Bazar Ramadan. Bazar Ramadan tersebut akan dijalankan menerusi 3 kaedah untuk mengelakkan sebarang penularan wabak COVID-19. Tan Sri Anwar Musa yang membuat kenyataan di laman sosialnya berkata 3 kaedah itu adalah menggunakan khidmat e-hailing, pack and pick dan pandu lalu. Bila tak ada Bazar Ramadan, kita buka peluang kepada yang nak berniaga dengan kaedah baru dan cara yang baru. Seramai 1,200 pegawai penguatkuasa akan ditempatkan untuk menyelia dan mengawal bazar berkenaan. Pertama yang kita harus selesaikan seberapa cepatnya ialah penentuan tempat di mana penjaja ini akan berhimpun menyediakan makanan. Mana dia masih lagi akan ada gerai, nak letak kanopi dan sebagainya, tapi dengan jarak-jarak yang kita akan tentukan. Mengamalkan gaya hidup sihat dalam tempoh PKP perlu jadi keutamaan untuk memastikan kita kekal sihat mental dan fizikal. Disebabkan PKP, ramai antara kita mempunyai masa yang banyak untuk memasak di rumah. Namun, adakah makanan yang kita masak cukup khasiatnya? Ravindran Samugan ada laporannya. Pelbagai bekalan makanan kini sudah tersedia di pasaraya. Apa kata kalau anda manfaatkan masa yang terluang di rumah dengan memasak pelbagai menu? Inilah masanya untuk memasak dan menikmati resepi kegemaran kita. Tetapi, adakah amalan penyediaan makanan di rumah dilakukan mengikut cara yang sihat? Pegawai Sains Pemakanan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Nurul Zaizah Zainuddin berkata, sekiranya penyediaan makanan dilakukan mengikut cara yang sihat, ia akan memberi pelbagai faedah kepada tubuh. Terlihat sebenarnya memang dah ada kesedaran tu dah ada, tapi praktikalnya tu untuk menjalankan tu masih lagi kita nampak hari ni buat, esok macam terlupa sikit, lepas tu dapat pesanan lagi, buat lagi. Jadi kita kata kita kena cuba untuk terus berusaha dan terus belajar untuk kukuhkan kita punya amalan pemakanan sihat ni setiap hari. Amalan pemakanan sihat amat penting untuk meningkatkan imuniti tubuh melawan penyakit dan seterusnya mengelakkan jangkitan. Jadi, makan di rumah sebenarnya jauh lebih sihat berbanding jika kita makan di kedai. Tetapi, ia tetap tertakluk kepada cara penyediaan sesuatu masakan itu. Ibu bapa juga dinasihatkan supaya melakukan rutin harian melibatkan senaman pemakanan seimbang bersama anak-anak mereka bagi memastikan kesihatan mereka terjamin dalam tempoh PKP. Kita kata gula, aiskrim, donat yang bersira, makan coklat, gula-gula, makanan-makanan ni semuanya asasnya adalah gula, manis. Kanak-kanak bila terlalu banyak makan makanan ini, mereka akan lebih kurang untuk mengambil makanan yang sihat. Sedangkan badan mereka memerlukan nutrisi yang cukup untuk mereka membesar, untuk mereka belajar dan sebagainya. Jadi inilah peran ibu bapa untuk memberi pendedahan apa itu makanan yang sihat, apa itu sayur, apa itu buah, kenapa
kena ambil susu dan kenapa kena makan ikan dan protein yang lain lah. Jadi peranan ini amat penting dilaksanakan oleh ibu bapa sepanjang tempoh PKP ini. Jika anda menimbang berat badan masing-masing dalam tempoh PKP ini, pasti ada pertambahan, mungkin sekilogram ataupun lebih. Kesempatan duduk di rumah sepanjang PKP bukan alasan untuk tidak bergerak aktif. Sebenarnya, banyak kaedah senaman yang boleh dilakukan walaupun dalam keadaan beruang yang terhad di dalam rumah. Lakukan secara konsisten kerana ia untuk kebaikan diri kita sendiri. Peribahasa sediakan payung sebelum hujan sesuai dianalogikan dalam konteks ini. Anda dinasihatkan supaya tidak terpengaruh dengan pelbagai resepi yang tular di media sosial. Ia akan mengakibatkan implikasi tidak sihat mahupun dalam tempoh PKP ini atau selepas ia berakhir. Untuk pengetahuan anda, setiap lebihan kalori yang tidak dibakar akan bertukar menjadi lemah di dalam badan. Untuk itu, kita harus memperbanyakkan senaman dan kekal sihat. Jangan lupa, stay at home. Ravidran Sanmugam, RTM. Ya, saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, memandangkan Arab Saudi belum memutuskan status umrah dan haji tahun ini, agensi pelancongan Andalusia Travel and Tours meminta pelanggan yang sudah membeli pakej haji atau umrah agar tidak membatalkan tempahan. Sebaliknya hanya meminda tarikh penerbangan mereka. Langkah itu diharap memberi situasi menang-menang kepada semua pihak. Pengerusi Eksekutif Andalusia, Datuk Mat Daud Cik Ngah berkata, pelanggan tidak perlu gusar terhadap agensi itu kerana sebarang masalah yang timbul akan diselesaikan secara bijaksana. Pemberhentian visa pada 27 hari bulan 2, maka esoknya terus kita menghubungi Muassasah Arab Saudi yang kita punya Al-Usam, minta jaminan mereka. Dan kita juga menulis surat kepada semua agensi penerbangan agar boleh kita tangguhkan, boleh kita ni. Dan mereka kata duit kita selamat, mereka akan simpan dan kita gantikan perbelanjaan ini pada tarikh-tarikh lain yang apabila bisa dikeluarkan oleh kerajaan Saudi. Jadi tidak ada masalah sangat. Dalam pada itu, Pengarah Undang-Undang Andalusia Ida Rizwana Idris memberi jaminan pembayaran balik wang kepada pelanggan yang menempah pakej umrah dan haji dengan syarikat itu. Dan dengan apa yang dikehendaki oleh pihak kementerian, yang pentingnya tidak boleh berdiam diri ataupun melarikan diri daripada isu. Kita perlu berhadapan, semua orang perlu ada tanggungjawab dalam hal ini. Ida Rizwana dan Datuk Mat Daud menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS kini berusaha mengikut trend semasa pasaran untuk menjana pendapatan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ada usahawan bekeri yang menjual buah-buahan dan ada pengukir kayu yang menjual penutup hidung dan mulut. Wartawan Vimala Kasturi Versami melaporkan. Usahawan PKS tentunya sudah boleh menarik nafas lega apabila kerajaan mengumumkan pakej prihatin tambahan khusus untuk mereka bernilai RM10 bilion. Rangsangan dan insentif yang diberikan kerajaan memberi peluang kepada usahawan PKS meneroka perniagaan baharu seperti menjual produk melalui aplikasi e-Bazar Ramadan. Saya menemu bual Ketua Pegawai Eksekutif Institut Keusahawanan Negara, Muhammad Firdaus Azharuddin melalui panggilan video untuk mendapatkan maklumat mengenai persediaan PKS sepanjang tempoh PKP ini. Encik Firdaus, Perdana Menteri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilanjutkan sehingga 12
28 April ini. Dan kita dapat lihat bagi fasa 3, banyak sektor ekonomi diberi kelonggaran berbanding fasa 2. Apakah pandangan Encik Firdaus tentang perkara ini? Pelonggaran yang telah diberikan kepada beberapa sektor itu adalah sesuatu yang amat tepat, dan kita juga sedang menasihatkan kepada usahawan-usahawan yang sedia ada di luar itu, walaupun mereka telah diberikan sedikit kelonggaran, mereka masih perlu menjaga keselamatan terlebih lagi kepada pelanggan-pelanggan yang datang ke kedai-kedai mereka. Bantuan yang disediakan Tekun Nasional sebanyak RM200 juta di bawah pakej prihatin tambahan itu juga akan digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan pendapatan mereka. Encik Firdaus, apakah langkah-langkah yang diambil oleh para usahawan untuk meneruskan perniagaan mereka sepanjang tempoh PKP ini? Terdapat ramai usahawan yang mula menggunakan pemasaran yang sebelum ini mungkin mereka tak pernah gunakan. Jika dulu mereka hanya menjual offline, sekarang ini mereka mula memberanikan diri untuk menjual online. Dan kita dapati pelbagai medium ataupun channel yang digunakan. Mahu tidak mahu, usahawan PKS perlu sentiasa bersedia dengan keadaan ekonomi semasa agar terus kekal berdaya saing. Bimalah Kasturi Birasami, RTM. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah mengambil tindakan bagi membantu pengusaha kebun sayur di Cameron Highlands, Pahang. Sebelum ini mereka mengadu mengalami kerugian kerana lambakan sayur yang terpaksa dibuang berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Menterinya Datuk Cik Abdullah Mat Nawi berkata, agensi seperti Fama telah dihantar bagi mengenal pasti masalah dihadapi pengusaha kebun sayur di Cameron Highlands. Jadi dalam isu lebihan bahan sayur-sayuran itu, Esko Kerajaan Kelantan pun dah sebut semalam bagaimana Kerajaan Kelantan berusaha untuk melalui agensi federal dan juga jabatan-jabatan negeri juga untuk membantu para petani ini bagi memasarkan pasaran. Selain Cameron Highlands, pengusaha sayur di Gua Musang, Kelantan turut berdepan kerugian kerana terpaksa membuang 50 tan sayur setiap hari berikutan pasaran yang terjejas kerana COVID-19. Datuk Cik Abdullah kemudian menyarankan supaya lambakan sayur diagih kepada rakyat memerlukan dan menggunakan platform dalam talian bagi memasarkan produk. Kita mulakan perkembangan segmen sukan dengan perkembangan bola sepak. Penyerang kebangsaan Nur Syahrul Idlan Talaha meluahkan rasa kecewa terhadap ejennya yang dikatakan menghilangkan diri dan gagal dihubungi tak kala beliau kini sangat memerlukan bantuan. Ejen tersebut menjadi individu bertanggungjawab membawa bekas pemain Pahang itu menyertai kelab Liga 1 Thailand, Biji Patum United bagi musim 2020 pada Januari lalu. Nur Syahrul atau Mat Yo menjelaskan bahawa dia kini umpama sebatang kara dalam mengharungi perjalanan keriernya sebagai pemain import di negara jiran itu. Selain itu, dia amat memerlukan khidmat nasihat daripada ejennya. Itu terutama dalam hal berkaitan dengan situasi semasa wabak COVID-19. Sementara itu, pengarah urusan Offside Sports, Abdul Halim Abdul Syukur tampil menjawab dakwaan Mat Yo bahawa dia bukan menghilangkan diri. Sebaliknya, tidak mahu membuat sebarang komen kerana terdapat kes yang masih belum selesai antara dirinya, Nur Syahrul, ejen Thailand, Bangkok Glass dan Persatuan Bola Sepak Thailand, Thailand FA. Semoga Mak Yo terus cekal di bumi Bangkok. Kita teruskan dengan berita ini. Semua kejohanan badminton yang dijadualkan pada bulan Jun ditunda. Persatuan Badminton Malaysia BAM membuat pengumuman tersebut menerusi satu ciapan di akaun Twitter rasmi persatuan itu.
Kejohanan tersebut ialah pusingan kedua kejohanan badminton bawah 18 tahun kebangsaan yang dijadualkan pada 3 hingga 7 Jun 2020 dan siri antarabangsa Malaysia pada 16 hingga 21 Jun telah ditunda ke suatu tarikh yang akan ditentukan kemudian. Menurut BAM, kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan semua yang terlibat menjadi keutamaan mereka. Ini pula berita menggembirakan terutamanya warga sukan hoki tanah air. Bekas jurulatih pasukan hoki Terengganu THT Muhammad Dharma Raj Abdullah nyata lega selepas beliau negatif daripada dijangkiti COVID-19 selepas tamat kuarantin selama 14 hari. Sebelum ini, bekas jurulatih skuad hoki wanita kebangsaan itu pulang daripada tugasannya sebagai pengendali pasukan provinsi Jawa Barat Jabar, Indonesia pada 26 Mac lalu. Justru, Dharma mengambil langkah kuarantin di tempat lain sebelum pulang ke rumahnya kemarin bagi memastikan beliau bebas daripada sebarang jangkitan wabak pandemik itu. Mengulas mengenai tugasannya sebagai pengarah ke jurulatihan bersama pasukan baharunya di Bandung, Indonesia, Dharma menyatakan akan melihat dahulu situasi semasa sebelum kembali ke negara itu. Berganding bahu dan patuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Presiden Kesatuan Ragbi Malaysia KRM, Dato' Syahrul Zaman Yahya menyeru kepada semua peminat ragbi khususnya dan peminat sukan amnya untuk memberikan apa jua sumbangan kepada frontliners yang berusaha 24 jam dalam memerangi penyakit itu. Dalam situasi sebegini, beliau menyarankan ke semua Persatuan Sukan Kebangsaan Malaysia bersama-sama berganding bahu meringankan beban mereka yang bertugas agar usaha mereka dipermudahkan. Selain itu, beliau turut menyarankan agar kesemua para pemain ragbi negara kekal cergas dan banyak melakukan program latihan secara sendiri bagi mengekalkan tahap kecergasan. Semua, nama aku Fidelia Limanganat Telajan, player rugby 711 negara. Aku dekat berterima kasih kepada semua frontliners kita yang udah gawat siang dan malam jaga pengelakon menua kita hari penyakit COVID-19 tu. Ketika tu, aku minta semua kita dengar ke ajar PM kita yang ngasuh stay home atau duduk di rumah. Sama-sama kita yang munas ke penyakit COVID-19 tu. Terima kasih frontliners. Kesatuan Rugby Malaysia dekat ngambil peluang tu kena nesau bala peminat rugby di Malaysia serta peminat sukan bukai. Mereka sebarang tolong agar bala kita ke gawat bak hospital, bala rela, bala polis, ngau bala raban ke bukai. Sama-sama kita nyukung tuju tak pesan Hari Kesatuan Rugby Malaysia. Laban diatuk kita mesti seati mereka tolong maya penusa kenuntung menua kita diatuk. Terima kasih semua. Segmen sukan berakhir di sini dan kepada anda yang kehilangan insan yang tersayang akibat wabak COVID-19 ini, kami Meja Sukan ingin mengucapkan ucapan takziah semoga tabah menghadapi segala dugaan dan kepada seluruh warga Malaysia, jaga kesihatan, jaga diri kita, jaga kita. Saya mengundurkan diri. Selamat malam. Teruskan sokongan anda pada atlet negara. Tular di laman sosial, seorang wanita menerima hadiah sebuah kenderaan jenis Pro 2 Myvi daripada pemilik sebuah kenderaan mewah. Difahamkan hadiah itu diberikan pemilik Lamborghini itu kerana kereta Pro 2 Viva dipandu wanita berkenaan remuk teruk selepas mereka terbabit kemalangan jalan raya di Petaling Jaya Rabu lalu. Jelas pemilik kenderaan mewah itu, Thomas, dia tampil membantu kerana bimbang wanita itu yang juga peniaga dalam talian terputus punca pendapatan disebabkan tiada kenderaan. Kisah itu menarik perhatian netizen yang menyifatkan pemilik kereta mewah sebagai insan yang bertanggungjawab. Dan turut tular di laman sosial, sebuah video memaparkan seorang lelaki diganggu ketika sedang merakam video. Difahamkan Faiz Zainal merakam video itu pada pukul 1 pagi untuk saluran YouTube-nya. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, tular di laman sosial pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh rakyat di negara ini. Alumni UiTM antara yang turut tidak ketinggalan memeriahkan laman sosial dengan cabaran tarian zapinnya. Sebahagian mereka merupakan wartawan serta pengacara RTM, pengamal media, doktor, penari kebudayaan, guru, kaki tangan awam dan swasta. Bermula dengan cabaran, mereka kemudian tampil dengan tarian Tari Tualang Tiga. Di India, seorang wanita warga emas digelar wanita terkaya negara setelah bertindak mengutamakan orang lain berbanding dirinya. Menurut pengguna Twitter Yusuf Akhtar, warga emas ini menolak untuk menerima makanan percuma demi memberi kepada keluarga yang memerlukan.
Terpaksa berjauhan dengan keluarga terutamanya anak-anak yang masih kecil. Antara cabaran yang perlu dilalui petugas barisan hadapan dalam menangani pandemik COVID-19. Turut merasainya pelakon Adam Shah yang berkhidmat secara sukarela bersama Angkatan Pertahanan Awam APM Putrajaya sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu. Aktif memerah keringat dan menabur bakti dengan menyertai misi mengagihkan bantuan kepada petugas kesihatan, PDRM, ATM dan media sejak bermulanya PKP. Bapa kepada seorang cahaya mata ini mengakui di sebalik kesibukan tugas, beliau terlalu merindui anak yang kini berada di kampung. Dah beberapa hari saya tak jumpa dia. Saya rasa dah masuk 2 minggu, 3 minggu kan. Dia tak jumpa dia dan saya tapi saya harap dia faham lah. Dia faham sebab tiap hari saya akan video call dia, tanya khabar dia. Cuma satulah, dia selalu cakap kat saya sebab saya pernah cakap dia, so daddy tak ada because of daddy fight with coronavirus. So dia cakap Daddy fight, dan after Daddy fight, Daddy ambil dia. Dia cakap macam tu kan. So kata, tu kadang-kadang bila saya telefon, dia cakap, Daddy dah habis fight. Kata, belum. Habis tengok coronavirus banyak. Kata, so saya kata, Daddy habis fight, Daddy akan ambil. Jadi, untuk saya nak ambil dia tu, saya mesti, tu saya selalu cakap, saya mesti sentiasa pastikan yang saya kekal sihat untuk saya terus berada dekat barisan hadapan bersama dengan sahabat-sahabat saya yang lain, dengan badan-badan uniform yang lain. Supaya kita tak tewas, kita jangan kalah dengan COVID-19 ni, dan kita membantu untuk membina balik generasi kita. Adam Shah ditemui BDIVA selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Menyentuh mengenai misi sukarelawan bersama APM, Adam mengaku teruja menyertai misi berkenaan. Namun apa yang dilakukan bukan bertujuan meraih populariti atau diminta pujian. Dulu masyarakat kat luar sana menyokong kerjaya seni saya, dan ini saya rasa sebagai satu yang membalas usaha-usaha mereka menyokong saya dalam industri. Dan saya rasa tak setimpal mana pun kalau diikutkan daripada sokongan mereka terhadap saya. So saya pulangkan balik dengan menyumbang bakti saya kepada masyarakat kat luar. Bagi peminat lagu-lagu Melayu era hujung 70-an hingga kini, nama penulis lirik Hafsah Hassan amat sinonim kerana kebanyakan lirik lagu karya beliau terus malas segar hingga hari ini. Sejak bertugas di RTM sekitar tahun 1973, minat Hafsah untuk menulis lirik lagu semakin bercambah. Terbaru, Hafsah menghasilkan lirik lagu tanpa noktah untuk album single terbaru penyanyi era tahun 80-an, Royston Star Maria. Pada tahun 1984, Hafsah penulis tempatan pertama memenangi anugerah Cakra Emas dari syarikat rakaman WEA kerana menulis paling banyak lagu. Lirik untuk sebuah filem yang sekarang ni di peringkat suntingan mengenai tokoh negara kita lah, dan InsyaAllah saya akan cubalah. Dan di samping itu saya baru selesai dirakamkan oleh Royston Samaria. Tajuk lagunya Tanpa Nokta. Ya, tanpa nokta dah dirakamkan, insya-Allah. Kalau dengan keadaan negara yang dengan masalah penyakit sekali ini selesai, mungkin akan dilancarkan awal lah. Kalau tidak, mungkin akan mengambil masa bila keadaan dah tenang. Mengimbau cintanya dalam bidang penulisan, Hafsah Hassan yang mesra dipanggil Kak Chah berkata, minat itu bermula sejak zaman persekolahannya di Singapura. Bagi mengabadikan segala pengalaman pahit manis semasa bertugas di RTM, seterusnya sebagai penulis lirik dan skrip, Hafsah merancang untuk menghasilkan sebuah buku. Kesempatan untuk duduk melakukannya itu belum lagi. Sebab ada beberapa kawan penulis dah merisik kalau boleh mereka menulis. Tapi ada juga satu IPT pun merisik kalau boleh mereka menulis. Saya ingat mungkin tahun ini saya cuba fokus lah. Kalau saya banyak sangat benda, apa-apa kerja nak kena fokus kan. Ini sebab saya tak fokus, itulah masalahnya. Kita pun bukan muda lagi kan, saya kena fokus.
Antara lirik lagu-lagu popular yang dihasilkan Hapsah sepanjang karyanya ialah Merisik Kabar Sudirman Haji Arsyad, lagu dari Sebuah Kamar Nur Kumalasari, Cinta Beralih Arah Aisyah dan Mawar Terpinggir Francisca Peters. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP digunakan sebaiknya oleh dua beradik di Kedah untuk mendalami Al-Quran. Menerusi panggilan video yang membolehkan Nur Salsabila Azizan 11 tahun dan adiknya Muhammad Azad 8 tahun mendalami ilmu agama. Anak kepada pasangan adun Bandar Baru Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur dan Datuk Azizan Mat ini mempelajari Al-Quran bersama seorang tenaga pengajar yang juga pelajar Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Ustazah Nur Atikah Razak. Membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Baik, berita perdana edisi 11 April berakhir di sini. Patuhi Perintah Kawalan Pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Jaga kebersihan diri dan keluarga serta gunakan cecair pembasmi kuman. Terus setia bersama RTM, jenama di iktiraf paling dipercayai. Begitu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.